Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Baik, kan? Jadi alhamdulillah hari ini anda datang hari Sabtu patut dengan family. Tapi kita kalau nak berjaya, syarat yang pertama adalah kita sanggup ke tidak. Kan? Sanggup ke tidak, kita nak berkorban. Betul tak? Kan? Berkorban dulu, kan? Sebab kejayaan takkan datang dengan mudah. Kalau orang tengok saya berjaya sekarang, orang tak tengok dulu 10 tahun yang dulu. Kan? Macam mana saya tinggalkan anak bini saya pergi keluar negara. Kan? Balik-balik anak dah besar. Kan? Balik tengok lagi anak dah besar. Tak sempat nak tengok anak membesar depan mata. Kan? Tetapi kan, punya yakin saya dengan Tuhan kita, hari ini Allah bayar dengan satu income yang sangat luar biasa. Tak pernah terfikir satu bulan gaji 1 juta. Pernah terfikir ya? Tak pernah. Dalam masa PKP. Kan? Jadi ini yang saya nak anda semua dalam dewan ni dapat rasa. Kan? Rumah yang kita nak idamkan, kita dapat. Kereta yang kita idamkan, kita dapat. Kita boleh bantu ramai orang. Tahun lepas kita dah komuniti kita menyumbang banyak dalam program-program charity. Bangsa-bangsa banjir, mana banjir yang kita turun, kita bantu. Jadi hidup ini bukan sekadar kita nak hidup aja. Kalau sekadar nak hidup, kera dekat hutan pun hidup tak? Hidup. Tapi kita hidup untuk bantu ramai orang. Kan? Jadi pertama kita akan dapat apa? Tujuan hidup kita. Kita nak tenang dulu. Setuju tak? Kita nak hati kita tenang. Kedua, kan? Matlamat hidup kita nak apa? Berpuas hati. Macam mana kita nak berpuas hati? Apa yang kita boleh bagi kepada keluarga kita dengan komuniti kita? Apa yang kita boleh bagi? Kan? Kalau kita sekadar hidup kita pun tak boleh nak tampung, macam mana kita nak bantu orang? Betul tak? Kan? Jadi yang kedua, kita nak berpuas hati dalam hidup kita. Barulah kita pulang ke negara yang abadi berpuas hati. Nak cari benda tu. Dalam hidup ni tu yang kita nak cari sebenarnya. Ada orang kaya tapi dia tak tenang. Tak juga. Tak best juga, betul tak? Dia dah kaya ni, dia dah sampai satu tahap. Tapi hati aku tak tenang. Kan? Kenapa hati aku tak berpuas hati lagi ni? Dia rasa tak cukup lagi. Kan? Ada orang tanya saya, kenapa you sebagai networker, you sediakan wisma? Saya jawab simple aja. Inilah yang perlu kita buat bila kita sampai satu tahap, kita nak bagi balik kepada komuniti balik. Gunalah. Gunalah. Kan? Kalau saya sekadar simpan aja duit, saya membina aja aset saya sendiri tanpa saya bagi balik ke komuniti, tak adil lah. Bagi saya tak adil. Saya rasa tenang tu tak ada. Tetapi bila ada di sini, hari-hari saya hidupkan wisma ni, program hari Sabtu ni dengan tak ramai, makin lama makin ramai, dan saya yakin takkan muat satu hari nanti kat sini. Takkan muat. Sebab kita akan mulakan balik gerakan-gerakan kita. Jadi ramai orang kata dengan strategi yang kita belajar ni adalah menentukan kita berjaya. Betul atau salah? Kan? Ada betul. Tetapi jangan lupa, benda yang pertama kali sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena ada soul, jiwa itu. Kita kena ada jiwa kita tu untuk kita berjaya. Nak berjaya, kita kena ada soul dulu. Soul kita kena serah dulu. Maksudnya kita kena buat penyerahan dulu. Kalau kita nak berjaya, kita nak bermohon dulu. Mohon dulu. Mohon dulu dengan Tuhan kita. Ya Allah, aku jumpa satu projek ni, Royal Q. Aku rasa ini adalah projek yang akan bantu aku berjaya dan aku bantu ramai orang berjaya. Kau hadirkanlah orang-orang hebat bersama aku, ya Allah. Kau hadirkan. Ilham tu datang dengan tiba-tiba kita teringat orang tu. Ilham tu akan datang kadang-kadang kita tidur datang mimpi. Kan? Dan ini yang berlaku pada saya.
Ini saya cerita benda real. Bila saya dapat projek ni, itulah doa saya yang pertama. Ya. Dan apa yang terfikir saya? Saya terfikir sufi, saya terfikir gas. Satu hari saya dah itu. Saya call dia orang ni. Ya. Bila saya terfikir orang ni, inilah ilham yang dihantar. Ya. Bukan saya sengaja kita terfikir. Ilham yang dihantar. Ya. Bila kita dah submit dulu. Kan? Kalau kita dekat dunia ni, kita nak beli rumah, kita buat loan, kita submit apa? Submit borang dulu permohonan. Tetapi dengan Tuhan kita minta yang maha kaya ni, kita tak nak mohon, kita sombong. Kita sombong sebab kita rasa dengan bijak, dengan strategi kita tadi itu kita berjaya. Salah tuan-tuan. Itu nombor 2. Yang nombor pertama adalah bermohon dulu. Minta dulu. Sebab selagi kita tak mengaku kita ni maha fakir, kan, kita tak akan dapat daripada maha yang kaya. Selagi kita tak mengaku kita ni bodoh, kita tak akan dapat yang daripada maha bijak sana. Kita kena minta dulu tuan-tuan. Kita kena mengaku dulu. Dan kemudian baru buat. Dia akan dimudahkan, insya-Allah. Dimudahkan. Tuan-tuan, dalam masa 3 bulan saya buat Royal Q, saya jutawan, duduk dekat office saja. Dan network saya menyebar lebih pada 50 negara. Itu kerja siapa tuan-tuan? Saya tak pandai. Ni ada kawan saya daripada sekolah, dari sekolah rendah lagi, main hoki sesama, kan. Dia tak tahu pun saya jutawan. Yang dia tahu saya kahwin 2. Kan? Yang dia tahu tu saya kahwin 2. Saya kahwin 2 dah lama tuan-tuan, bukan sebab Royal Q. Saya dah kahwin 2 dah lama. Dia tanya saya, kau kahwin 2 ke Wan? Saya cakap, kan, sebab saya dalam Facebook memang saya tak cerita live saya. Kan, itu adalah privasi saya. Kan, itu pun kadang-kadang bini paksa pun baru saya post. Kan, bini paksa baru saya post. Kan, sebab itu privasi saya. Saya tak nak orang tahu. Kan? Jadi ini yang saya nak nampakkan. Kejayaan tu dia mudah kalau kita tahu macam mana kita nak buat kejayaan tu. Pertama sekali yang saya cakap dengan orang-orang adalah tentang macam mana kita untuk peletakan diri kita ni. Kan? Kita ni datang pun kosong betul lah. Datang dunia, adakah kita pakai baju semua? Ada? Kosong. Tak ada apa-apa. Kan? Jadi tak ada apa-apa kita ni. Kan? Semua orang sediakan. Semua orang sediakan. Semua Tuhan bantu sediakan. Jadi apa kita? Peletakan diri. Bukan dengan bijaknya, dengan strategi yang bagusnya, itu dah nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pertama adalah macam mana kita letakkan diri kita ni sebagai hamba dia. Itu yang pertama. Jadi dah tahu kita ni hamba, fakir, miskin, hina, dina, kan, semua tu, ya, kita kena bermohon dulu. Tu cakap bermohon dulu. Diri kita dulu. Jadi saya dapat yang satu ilmu ni, sebelum saya dapat ni, ibarat dibuka kunci. Kan, buka kunci. Bila saya faham benda tu, dia yang mengaturnya. Kan? Dia yang mengaturnya. Jadi dalam awal tahun 2021, saya cerita perjalanan saya. Family saya dah makin lama makin besar. Kereta sport saya tak muat bawa orang ramai. Kan? Jadi saya cakap dengan bini saya, awal tahun sebelum saya dapat projek ni, tahun ni kita tak nak kita kena keluar Velfire. Saya cakap dengan bini saya nombor 1, saya buat gaya, bini saya nombor 2. Saya cakap, kan, bila kita cakap, kita dah sebenarnya kita dah submit doa lah. Kita dah cakap, kita dah mohon dah tu sebenarnya. Kan? Birthday saya awal tahun, apa bini kan, bini saya buat, dia hadiahkan saya tu kek. Dekat kek tu ada gambar kereta saya, kereta Velfire, bukan kereta, belum kereta, dapat kereta ke lah, kereta Velfire warna putih. Nombor plat dia One Boss 18005. Jadi nak jadi yang cerita, kan, saya nak pergi bukan apa, Cameron. Nak pergi Cameron seminggu tu, orang bagi saya pakai kereta warna putih juga.
warna putih. Maknanya signal dah bagus lah tu. Walaupun bagi pinjam, signal dah bagus lah tu. Kan? Pakai lawan free, pakai. Pergi holiday buat family. Okey, saya bagi pakai. Okey. Jadi, nak jadi cerita tahun tu juga, Allah hadiahkan saya satu biji kereta, nombor plate dia W Boss H. Nampak? Jadi ini yang kita nak cakap, apa-apa yang kita nak, kita minta. Dan Wisma ni juga, saksi saya tu Tuan Hafiz, siapa yang duduk selalu dekat office belakang. Dulu PKP kita tak boleh keluar, betul? Dekat Bukit Jalil dulu saya ada satu office. Saya buat business mining, tapi kita buat software lah, business software. Kan? Jadi saya dapat surat tu lah. Jadi surat tu kita boleh datang pergi office lah. Jadi mana-mana kawan yang agak-agak bosan ni, dia datang office saya. Kan? Duduk dekat pantry. Duduk minum, duduk berbual, apa kita nak buat. Jadi dalam masa tu kita dapat projek ni, kan? Sekarang ni office kita kecil saya cakap. Kan? Kita berurusan kecil tempat ni. Kan? Malam tu saya cakap, jomlah kita submit doa sama-sama. Submit doa sama-sama. Kita minta Wisma 3 tingkat. Parking banyak. Kan? Jadi pada awal tahun lepas sebelum saya pergi umrah, saya ada bayar deposit untuk 5 tingkat punya office, 5 tingkat. Sebelum saya nak pergi umrah, orang tu submit untuk renovation aja hampir RM600,000. Hampir. Saya cakap banyak juga ni belum semua flow ni saya nak renovation. Kan? Sebab kos tinggi, betul? Jadi saya pergi umrah. Saya pergi umrah, dapat khabar saya minta betul-betul. Saya minta betul-betul. Hari Jumaat. Habis saja saya hari Jumaat, saya pergi hotel, dapat satu mesej. Orang hantar gambar Wisma ni. Yang dah siap. Dah siap renovation, dah siap ready semualah. Jadi saya cakap, ni jawapan yang saya minta tadi. Saya cakap, tunggu saya balik umrah, nanti kita jumpa dengan owner. Nampak? Owner mula-mula nak serahkan office ni, dia minta saya $500,000 untuk serahkan office ni dengan semua renovation. Sebab dia tunjuk bil renovation dia hampir $1 million. Cantik tak office ni? Cantik, betul? Kan? Hampir $1 million. Tetapi saya ni pandai nego sikit. Kan? Saya cakap dengan owner, Datuk, saya cakap, Datuk walaupun serahkan office ni kat saya, Datuk boleh pakai bila-bila masa. Boleh pakai bila-bila masa. Datuk nak buat meeting, buat dah meeting. Kan? Saya cakap macam tu. Saya nego macam, kalau ingat siapa telaga di Sadina Osman, kan? Macam mana dia nego untuk pergi tu, kan? Allah datang ilham benda tu. Saya nego macam tu. Kan? Pergi tu jaga apa? Setiap hari kami datanglah. Kan? Sebelum dia datang, air dah kering lah. Nampak tak? Jadi kat sini dia nak datang macam mana? Penuh orang setiap hari orang datang ke sini. Macam mana Datuk tu nak meeting? Nampak? Saya dapat harga lebih kurang hampir 300,000 untuk dewan ni. Nampak? Ini kuasa kita bermohon. Sebab yang atas adalah maha kaya. Dia maha bijaksana. Jadi kita mohonlah. Jadi mustahil tak saya dapat 14 juta dengan partner saya? Tak mustahil. Akak-akak, abang-abang lebih hebat daripada saya. Kan? Saya ni tak ada apa-apa. Kan? Kalau kawan saya kenal dia, saya orang kampung biasa, anak orang Kedah. Tak ada apa-apa. Kan? English saya out. Tapi saya bijak. Saya gunakan kelebihan kawan-kawan saya untuk bantu. Saya lebih pada management. Apa-apa saya buat bisnes pun, saya manage tim saya. Saya atur tim saya. Itu saya punya kelebihan. Saya ada grup leader yang bagus-bagus. Mereka dikedepankan. Saya cuma manage. Itu kelebihan saya. Saya ada database yang ramai leader-leader di oversea. Dengan partner saya Nizam Zaha. Jadi kalau orang nak convince saya buat binary, soalan pertama yang saya tanya adalah, company boleh bayar saya tak? Bonus saya nanti
perfect hierarchy, company boleh bayar saya tak? Kan? Sebab saya akan buat perfect hierarchy. Kan? Saya akan susun perfect hierarchy. Jadi bila jumpa ya Royal Q ni, saya cakap inilah bisnes yang tak ada beban sistem. Mana dia dah kira siap-siap tuan-tuan. Tuan-tuan henyaklah semaksimum mungkin. Henyaklah. Kan? Gunalah Wisma ni semaksimum mungkin. Gunalah. Kan? Sebab ini adalah hasil daripada komuniti kita juga. Dan saya tukang keluarkan aja balik. Untuk kita gunakan bersama-sama. Tuan-tuan kalau tak ada masa dengan anak bini, bawa juga, datang aja sini. Luanglah masa 1 jam 2 jam untuk bisnes. Dan kalau sampai V2, V3, saya dah sampai V6. Perjalanan kita sampai V6 aja. Kan? Jadi kalau dah sampai V2, kan, nak rehat kejap, rehatlah kejap. Tapi jangan dah terus rehat. Jalan balik. Sampai tak destinasi kita? Sampai. Kan? Contoh saya dah sampai satu kawasan, saya nak suruh kawan saya datang ke saya hantar Google Map. Kalau kawan saya ikut, ada jalan jam ke, ada accident ke, dia akan delay sikit, betul? Tetapi kalau dia teruskan perjalanan, sampai tak? Sampai. Teruskan perjalanan. Dalam perjalanan, tuan-tuan, dengan waktu yang berbeza, dengan semangat yang berbeza, dengan attitude yang berbeza, dia akan ikut pada tu. Kalau orang yang fokus, dia akan terus sampai, insya-Allah. Jadi, tiada yang mustahil, sebab kita deal yang dengan Maha yang kaya. Kita buat aja, kita full swing dalam ni, kita buat betul-betul, kami bantu, tanpa jemu. Ingat, kami bantu tanpa jemu. Kadang-kadang saya sampai 3 pagi, 4 pagi pun sini. Sebab dalam industri ni, saya nak rasa puas hati, saya nak ramai orang dekat Malaysia ni jutawan. Baru saya rasa puas hati. Baru saya rasa boleh saya pergi holiday aje. Saya pergi holiday je. Sekarang ni saya aja dengan Nizam Zahar yang dengan Sufi aja yang rasa nikmat tu. Saya nak tuan-tuan juga rasa nikmat tanpa rasa kita ni buat bisnes yang membebankan. Dengan industri kripto ni kita kena involve. $120 dia adalah satu nilai yang kecil kalau dengan ilmu yang kita bagi. Ilmu yang kita bagi ni unlimited. Kalau pergi kelas lain, tuan-tuan kena bayar berapa? Mahal. Cara nak buka Indonesia, kawan saya buat 15 juta. 15 juta duit kita dalam 4,000 lebih. 4,000 lebih. 4,000 lebih hanya kelas untuk trading aja dia ajar. Sini tuan-tuan masuk $120, jadi ahli Gabema RM120. Tuan-tuan boleh guna fasilitas ni. Borang Gabema kalau nak bawah nanti sambil-sambil makan boleh request RM120 jadi ahli Gabema. Itu kita buat aktiviti dengan PDRM, anti scam punya program. Sebab kita nak bagi kesedaran dengan orang tentang dunia scam ni. Kita belajar tentang, saya dah melalui proses macam-macam. Jadi kita ada knowledge, kita bagi kepada PDRM, kita keep in touch dengan NGO kita. Jadi ini yang kita nak. Kejayaan kita bermula dengan tindakan. Hari ini siapa yang dah join? Dah join? Siapa dah join? Yang belum join boleh buat tindakan hari ini 500. Terus buat tindakan. Sebab bermula dengan try. Try. Kita cuba. Jangan cuba aja. Kita kena learn. Belajar. Kawan saya ni Azwar ni, hari-hari saya mesej, datang. Sebab dia dah cakap nak jadi macam kau, kaya. Saya kena tunjuk cara saya. Bertindaklah. Belajarlah. Bertindak dan belajar. Try, learn. Buang L jadi earn. Mana dia? Bila kita dah belajar, baru kita dengan ilmu tu kita start earn. Belajarlah sini. $120 tu bagi saya itulah nilai yang kecil untuk kita bina income yang besar dan kita money freedom dan kita boleh bantu ramai orang. Jadi pesan saya, kita ada 3 hari, betul tak?
Semua orang ada 3 hari, betul? Hari semalam, betul? Hari ini, hari akan datang. 2 hari ini, hari semalam ni, kita tak jadi, kita ditipu, kita dikhianati, lupakan, redha kan. Itu syaratnya, redha kan. Jangan fikir-fikir lagi dah. Bisnes kita tak jadi, jangan fikirkan dah. Ditipu orang, jangan fikirkan dah. Kita buang perasaan yang boleh kita rasa down. Buang. Hari ini, tuan-tuan jumpa satu platform yang bagus, Royal Q. Tuan-tuan belajar dan perjuangkan. Hari-hari mendatang jangan fikir, insya-Allah Tuhan tahu apa yang kita buat dan Tuhan akan balas dengan tindakan yang kita buat hari ini yang terbaik. Insya-Allah semoga kita berjumpa lagi. Saya ada juga selalu di office ni, boleh datang, boleh jumpa. Insya-Allah kita akan ramaikan orang jutawan dalam Royal Q. InsyaAllah.